Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada pada 27 Ramadan. Walaupun kadang-kadang berita kematian tu sampai kepada kita, ada orang-orang yang kita kenali, orang-orang yang rapat, ada orang yang kita jauh daripada kita, dengar-dengar belum sampai akhir Ramadan meninggal. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita untuk sempat menghirup udara 27 Ramadan pada pagi ini. Dan kita harapkan Allah memberikan kebaikan kita pada malam-malam yang kita hidupkan dia dengan ibadah, kerana amat-amatlah berbaloi kepenatan kita ni kalau nak banding dengan apa yang Allah janji. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim, kalau berpenat sebulan penuh pun patut dan padan untuk dapat apa yang Allah janji, pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi Allah Ta'ala bagi keringanan kepada kita. Nabi SAW bagi kepada kita clue dia. Siapa yang bagi tahu? Nabi Jibril alaihissalam. Bila Allah Ta'ala kata ada malam Lailatul Qadar dalam Ramadan, Nabi iktikaf pada 10 awal Ramadan dengan sahabat Nabi. Habis 10, Jibril datang. Jibril kata kepada Nabi, apa yang kamu cari ada depan lagi. Maka Nabi sambung lagi iktikaf dia pada 10 yang kedua. Bila habis 10 yang kedua, Jibril datang pada Nabi SAW. Jibril kata, apa yang kamu cari ada depan kamu lagi. Lalu Nabi SAW pun berkhutbah. Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia, siapa yang dah iktikaf dulu, balik semula kepada iktikaf. Siapa yang dah tinggalkan iktikaf, balik semula kepada iktikaf. Sesungguhnya aku diperlihatkan malam Al-Qadar, kata Nabi. Carilah dia pada 10 terakhir dan carilah dia pada malam-malam ganjil. Dalam mimpi Nabi SAW, Nabi kata aku diperlihatkan malam Al-Qadar tu. Nabi kata aku tengok basahnya wajah dan juga muka. Kata Ubay bin Ka'ab, pada malam tersebut tiba-tiba berlaku hujan, sehingga atap bumbung masjid Nabi itu daripada pelepah kurma, dan hujan turun membasahi tempat solat mereka. Lalu mereka sujud di atas tanah yang basah, kena dekat dahi dan kena dekat hidung Nabi SAW, membenarkan mimpi Nabi SAW. Kata Ubay bin Ka'ab, aku mengira malam itu adalah malam 27 Ramadan. Sebab itu para ulama sebahagiannya mengatakan bahawa Lailatul Qadar adalah 27 Ramadan. Tapi oleh kerana Nabi SAW meninggal dalam keadaan Nabi tidak memberitahu secara spesifik, dan Allah Ta'ala juga tidak bagi tahu secara spesifik, supaya manusia ni tak tuju malam 27 saja. Biarlah dia dapat kelebihan 10 akhir Ramadan ni penuh. Dan ada juga pandangan ulama bahawa Ramadan Lailatul Qadar sifatnya tersembunyi dan berpindah-pindah. Boleh jadi 21, boleh jadi 23, boleh jadi 25, boleh jadi 27, boleh jadi 29. Tidak ada yang tetap pada setiap tahun. Dan ini sebahagian daripada rahsia yang kita hanya berharap bahawa Allah pertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Allah terima amal ibadat kita dan Allah ganjari kita dengan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi, dengan ganjaran yang Allah nak bagi itu, andai kata berjaga malam selama sebulan
untuk dapat pahala 1000 bulan. Kena berjaga sebulan penuh untuk dapat bonus 1000 bulan berbaloi. Tiba-tiba kita ni baru nak sungguh 3-4 malam, alhamdulillah Allah bagi keringanan kepada kita. Jadi janganlah kita berakhir di sini saja. Malam-malam Ramadan masih berbaki, akhirilah Ramadan kita dengan husnul khatimah, iaitulah dengan amal ibadat sampailah ke garisan penamat, itulah pada malam raya. Bila terbenamnya matahari akhir Ramadan, masuk je malam Syawal, maka kita bertakbir kegembiraan memuji Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kelas terakhir kita kuliah subuh. Jadi kita baca dulu 3 muka surat, kemudian kita akan sambung tentang beberapa adab dari Nabi SAW berkaitan dengan zakat fitrah, dan juga adab-adab Nabi SAW berhari raya, supaya kita dapat jugalah ambil sedikit sebelum daripada kita berhenti kelas kita. Walaupun bukan nak sebut hari ni pasal raya, esok nak raya dah, tapi kita nak bayar ada ilmu macam mana Nabi berhari raya dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita baca Quran dulu adik-adik. Oh anak-anak, buka Quran muka surat 53. Surat 53 surah Ali Imran. Kita baca 3 muka surat, ambil keberkatan ayat-ayat Al-Quran untuk kita dapat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Quran. Ataupun tengok 2 muka surat kali ni, 2 muka surat lewat dah sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita puji setinggi-tinggi puji kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Dialah Allah yang tanpa hidayah daripadanya kita hari ini
tidak ada apa-apa pun yang kita dapat buat daripada keimanan dan juga amal ibadah. Dialah Allah yang memberikan hidayah, taufik, pertolongan, bantuan, kemudahan, kelapangan masa. Dialah Allah, segala nikmat yang kita ada pada hari ini datangnya dari Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di akhir-akhir Ramadan ni macam saya sebut sekejap tadi, kena bersungguhlah. Sebab bila kita tengok ukur macam mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila masuk 10 akhir Ramadan, bersungguh dia tu lebih daripada sebelum daripada akhir Ramadan. Kata isteri Nabi, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma lam yajtahidu fi ghairihi. Bersungguhnya Nabi ni dalam ibadat pada 10 akhir Ramadan dengan kesungguhan yang tidak berlaku pada selain daripadanya. Kalau kita ada kesungguhan kita, usaha kita, tenaga kita, daya upaya kita, pemikiran kita, semangat kita, hak kita kena letak adalah pada 10 akhir Ramadan. Kesungguhan kita, harta kita sekalipun, letaklah pada 10 akhir Ramadan. Sebab 10 akhir Ramadan inilah waktu yang sangat-sangat istimewa. Sebab tu Nabi SAW iktikaf, duduk di masjid, tak balik rumah, tidak bersama dengan isteri, menghidupkan malam dia, kejutkan isteri-isteri dia untuk bangkit, bangun, menghidupkan malam bersama dengan baginda Nabi SAW. Itulah yang kita usaha buat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kita bukan sekadar buat, kita nak didik generasi muda yang masih lagi baru belajar, agar mereka didedahkan dengan bagaimana berburu malam Al-Qadar. Wahai hati-hati yang mencintai Allah dan mencintai kelebihan dari Allah, wahai jiwa-jiwa yang mencari keredaan dari Allah dan berusaha mencari memburu malam Lailatul Qadar, berbahagialah mereka yang tahu akan kebesaran dan kelebihan malam Al-Qadar, sehingga mereka memburu malam itu dengan segala upaya, usaha dan tenaga mereka, dengan menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dengannya, dan Allah mengganjari kita dengan ganjaran yang sebanyaknya, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bercakap tentang Ramadan pada akhirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, setelah kita berakhir Ramadan nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 gantang kurma atau 1 gantang gandum atas hamba, orang merdeka, lelaki, perempuan, kecil dan atau dewasa dari kalangan kaum muslimin. Dalam hadis ni Ibnu Umar menyatakan Nabi memfardukan, berarti zakat fitrah ni hukumnya fardu ain. Fardu ain, bukan pada orang kaya sahaja dak. Nabi fardukan atas semua orang. Hamba ke kena bayar zakat fitrah, orang merdeka kena bayar, orang lelaki kena bayar, orang perempuan kena bayar, orang muda kena bayar, orang tua pun kena bayar, hatta baby tu wajib dikeluarkan zakat fitrah bagi dia. Kerana ini adalah kefarduan yang Nabi SAW wajibkan ke atas umat Islam setelah berakhirnya Ramadan. Dan Nabi wajibkan dalam hadis ni 1 gantang, qadar dia 1 gantang.
Satu gantang dalam bahasa Arab sa', daripada makanan, sama ada kurma ataupun gandum ataupun beras, ataupun ulama sebut makanan asas bagi penduduk negeri tersebut. Satu gantang ini daripada hadis. Jadi satu gantang kiraan kilogram. Lah ni tak kira gantang dah. Orang tak kira kati, tak kira gantang, orang kira kilogram. Bila ada orang ambil gantang hak Nabi yang dipanggil, dia ada sanak gantang ni. Cupok pun ada sanak. Cupok sanak dia daripada Nabi. Sambung sampai kepada sahabat. Ni. Jadi guru saya Syekh Abdul Rahman Al-Harfi dia bagi kat saya sanak tu ada satu sanak. Cuma cupok tu saya hilang kat mana tak tahu. Nah, sebab kita buat sendiri, kena cari semualah. Tak boleh beri sanak sebab cupok tak ada. Kalau tidak kita boleh bagi sanak cupok Nabawi. Jadi kiraan dia setelah ditimbang dengan cupok kemudian cukup jadi gantang, lebih kurang 22.7 kilogram beras. Jadi kalau kita cukupkan mudahnya 3 kilogram. Seorang tu dia kena bayar zakat dia 3 kilogram ataupun tepatnya 2.7 kilogram. Maka dikeluarkan dengan makanan. Itu yang asal. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki semua suruh bayar zakat dengan makanan. Tapi pak kita sekarang ni pihak penguasa atau pemerintah memilih untuk ambil pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia ambil dengan nilai qadar. Maknanya 3 kilo 2.7 tu berapa harga dia? RM7 kalau beras tempatan. Kalau beras import RM14. Kalau beras basmati RM21. Maksud itu kiraan dia mengikut nilai jenis beras dan juga kiraan gat. Dan kita hormatilah pandangan tersebut pasal dia salah satu daripada pandangan ulama muktabar. Tapi tetap saja yang afdal, yang asal ialah bayar dengan makanan. Bayar dengan makanan. Bila dikeluarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Waktu wajib dia, hak betul waktu wajib ialah bila saat manusia nak keluar daripada rumah nak pergi solat raya. Tu waktu dia sebenar. Bererti zakat fitrah ni wajib dikeluarkan hanya orang yang sempat tamat Ramadan. Berarti kalau dia sempat hidup kemudian tengah Ramadan dia mati, tak wajib dah zakat bagi dia. Esok nak raya, hari ni hari Ramadan terakhir. Hari ni Ramadan terakhir ataupun 2 hari lagi nak raya, meninggal dia hari ni, maka tak wajib bagi dia zakat. Diwajibkan bagi orang yang sempat Ramadan secara penuh, ataupun bagi orang yang lahir tengah Ramadan kemudian bertemu dengan akhir Ramadan. Jadi menunjukkan bahawa waktu wajib zakat fitrah ni ialah di akhir Ramadan sebagai tanda syukur kepada Allah kita berjaya menamatkan Ramadan dan sebagai nak menutup kekurangan-kekurangan yang berlaku pada kita selama bulan Ramadan. So ada kesalahan, kekurangan kita, maka kita bayar zakat fitrah. Kewajipan itu salah satu daripadanya adalah untuk menutup apa yang kekurangan daripada kita berlaku di sepanjang Ramadan. Okey, jadi diwajibkan sebelum keluar solat raya. Sebelum keluar solat raya, berakhir solat raya. Cuma diberi kelonggaran untuk keluarkan dia sehari atau 2 hari sebelum raya. Itu dia sudut hukum asal. So kita kutip-kutip ni sebenarnya ni baru kutip baru, tidak
keluarkan lagi. Ataupun ada pandangan juga kata boleh tak bayar daripada 1 Ramadan, tapi ini dikira bayar advance. Bayar advance, bayar awal. Tak wajib lagi tapi bayar dah. Kewajipan bila? Kewajipan akhir Ramadan. Dia suruh hukum yang bayar awal ni bayar advance. Wajibnya bila? Wajib akhir Ramadan. Sebab hadis Nabi SAW, Nabi suruh bayar sebelum keluar solat raya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Ibnu Umar kemudian dalam satu riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla shalah fahiya zakatan maqbulatan. Fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi fardukan zakat fitrah ni sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dan sebagai pemberian kepada orang miskin. Jadi kita hak jo bayar sebagai menyuci diri, orang miskin yang dapat sebagai hadiah raya, pemberian di hari raya. Sebab tu kalau ke asal zakat fitrah ni, harta yang dapat melalui zakat fitrah, pandangan Syekhul Islam, dia kata hanya diberikan kepada golongan fakir miskin, kerana mereka lebih berhajat daripada 8 lagi asnaf tu. Daripada asnaf tu kan, 2 tu hak paling utama, iaitu fakir dan juga miskin. Lalu boleh diberikan kepada, zakat kita tu diberikan kepada ramai orang miskin, ataupun banyak-banyak zakat diberikan kepada seorang miskin. Contohnya di kampung tu ada seorang dia miskin, 1000 orang dalam kampung tu tak miskin, dia seorang miskin, maka 1000 orang pergi bayar rumah dia, penuh rumah dia dengan zakat beras. Boleh tak boleh? Boleh. Nanti dia kata nanti dia jual lah bakal zakat. Itu urusan dia. Bila dia dapat zakat tu kat dia, urusan dia nak jual nak apa, itu urusan dia. Tapi dari sudut hukum, boleh saja zakat banyak ni diberikan kepada seorang ataupun ramai. Kita tengok, oh kampung kita ada seorang, tapi kampung sebelah ada 10 orang. Kita ambil keluar pula, bagi pula, muni sikit boleh. Dari sudut hukum, tak kisah kadar tu, tak semestinya seorang pembayar kena bagi kepada seorang miskin. Jadi kalau 2 pembayar, kena cari 2 orang miskin. 3 orang pembayar, kena bagi 3 orang miskin. Tak syarat macam tu. Boleh saja banyak-banyak ni bagi kepada seorang je. Boleh. Okay? Zaman dulu pak kita ikut mazhab Syafi'i memang bayar zakat dengan beras. Dulu tu orang kampung dulu dia bawa beras ni, pergi letak rumah Tok Imam. Imam, saya bayar zakat terah ni untuk saya dan keluarga, bayar. 1000 orang kampung, 1000 kilo rumah Tok Imam. Tok Imam pula kena hantar beras ni ke majlis agama, sebab dia ni ambil je kutip je, dia baginya majlis agama. Zaman dulu pengangkutan ni payah. Kadang-kadang duduk terperak di rumah Tok Imam, lama nak beli kasapa majlis tu, beras tu rosak tu. Maka dikeluarkan cara baru, dia panggil tolak beras. Disediakan beras rumah Tok Imam, orang tu mari beli, Tok Imam saya beli beras ni, Tok Imam pun tolak ke dia dengan harga sekian. Lepas tu dia dah dapat beras tu, saya bayar pula zakat saya kepada ni dengan harga sekian, dengan beras sekian-sekian, dia tolak pula ke Tok Imam. Tok Imam pun kata saya terima. Kalau beras tu ada sikit tu tak cukup, mari seorang lagi, tolak pula. 3 orang 3 kali tolak. Pasal apa? Nak suruh beras ni tak banyak.
Jadi dapat kumpul-kumpul duit bagi majlis, tapi tolak gemari-gemari tu berlakulah proses bayar zakat dengan beras. Tak ayah dia ke? Tak ada. Zaman tolak beras tu. Dia no. Tolak tarik. Hak tu beras zakat lah. Kalau fidyah lagi berat. Kalau fidyah semayan, kalau 1000 mai tolak tarik. Lama kelamaan maka dia pun ikut pandangan mazhab Hanafi, pakai guna nilai tu lah. Tapi kita kena tahu asalnya bayar dengan makanan. Sebab tu bagi orang luar, orang negara lain memang masih lagi dengan makanan. Kalau kita pergi Mekah memang dia bayar dengan makanan. Ala kullin, saya nak sebut satu je antara hikmat dia. Nabi kata ni bagi makan kepada orang miskin di pagi raya. Ini penting kita memahami antara hikmah bayar zakat dengan makanan ialah kerana memberi makanan kepada orang miskin di pagi raya. Sebab hari raya adalah hari gembira, maka janganlah orang miskin dibiarkan tak ada makanan di rumah dia. Dan diberikan dengan bayaran makanan sebab antaranya ialah bila dia khusus untuk orang miskin, makananlah hak paling baik. Orang kata duit lagi berhajat, memang. Tapi duit ni dia hak kelabu mata ni nak berlaku. Orang kaya hak ada duit dah, bila tengok duit nak lagi duit. Tapi kalau makanan, dia tengok makanan dia tak rasa. Dia tengok perut dia tu pakai setakat tu, aku makan tak lalu dah pakai. Wilah nasi arak kau, nasi mandi kau, nasi gapo kau, tapi bila dah kenyang, ambillah kamu makanlah. Makna sifat tamak yang ada pada makanan tak sama dengan sifat tamak yang ada pada duit. Jadi bila kerana dikhususkan untuk ahli fuqara sahaja, fakir miskin, maka diberi dengan makanan supaya dia tapak sampai kepada orang miskin. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang sunnahnya memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bayar dengan makanan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi mengambil pandangan mazhab Hanafi, tempat kita ni sekarang ni diselaraskan pada seluruh negara. Malaysia sekarang ni bayar dengan nilaian. So kena tahu kita bayar tu nilaian. Nilaian apa? Nilaian makanan. Sebab tu kita sekarang ni kempen bayar mengikut beras yang kita makan. Kalau makan beras tempatan harga RM7, pasal seolah-olah kita bawa beras tempatan beri ke Tok Imam, RM7 nilai dia. Bayar ke RM7? Kalau kita kat rumah kita tu makan beras import, beras siam, beras apa lagi, super import lah. Jadi 3 kilo tu bawa tu nilai dia RM14. Bawa siapa depan kaunter Tok Imam, ni beras saya. Tapi lah ni tak bawa beras, ambil nilai. Ni Tok Imam RM14 nilai beras import. Kalau kita makan beras basmati, seolah-olah kita ambil ke rumah kita guni beras tu, letak 3 kilo beras basmati. Bawa pipi jinjing bawa beras tu letak depan Tok Imam. Tok Imam, ni beras basmati zakat fitrah saya. Nilai dia RM21. Tapi lah ni beras tu tak bawa dah, duit dia bawa. Sebab tu kita kata apa ada beza 7, 14, 21 ni. Soal gitulah. Kalau orang tanya, ustaz, kalau dia pilih hak RM7 lagu mana? Dia makan basmati tapi dia bayar RM7. Sah. Apa dia memang sah. Kita tak kata tak sah. Cuma afdaliyah dia. Afdalnya kita bayar dengan apa hak kita makan. Tapi kalau dia bayar RM7 je, sah. Sebab dia kira makanan ahli balad, makanan penduduk negeri tu. So makanan penduduk negeri kita, beras kita lah. Cuma hak mari import kat luar tu, itu tambahan. So kalau dia bayar dengan nilaian zakat makan hak 7 ahli penduduk negeri kita RM7 pun lesah dah. So dia sudah hukum sah. Tapi jangan pula pani pakat dia bayar RM7 pula, ni ustaz rajak sah, saya nak bayar RM7. Hukumnya lagu tu. Kena faham apa beza 7, 14, 21 tu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habislah bab zakat fitrah. Semoga Allah taala terima zakat kita semua dan semoga Allah sampaikan dia kepada orang miskin. Semoga dia menjadi penyuci, pembersih dosa-dosa dan kekurangan kita sepanjang Ramadan dan menjadi sebab kegembiraan orang miskin di pagi raya. Kemudian apabila sampai hari raya, maka penyimpan besar mohon raja-raja pun mengisytiharkan. Dengan ini saya mengisytiharkan tarikh hari raya Idul Fitri pada tahun 1444 Hijrah bersamaan 2023 masih jatuh pada hari tali isytihar lagi, nanti tuan-tuan raya sungguh. Ada main teka-teki, Ustaz Jumaat ke satu, Jumaat ke satu. Tunggu hari Khamis ni dia isytihar, bukan kerja saya nak isytihar. Bila dia isytihar je, maka kita tahu raya. Malam raya tu tak ada tarawih. Apa yang ada? Malam tu bermulalah takbir raya. Kita pun bergembira kedatangan hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah lambang gembira kita. Jangan kita pergi ikut budaya orang lain. Hari raya orang lain, hari raya yang kosong dari akidah. Boleh faham kosong daripada akidah? Tuan-tuan tengok hari raya setengah daripada agama lain. Hari raya tu tahun monyet, tahun babi, tahun arnak, tahun ayam, tahun apa akidah yang ada dalam dia? Keimanan apa yang ada? Hari yang dia rayakan tu sekadar hari ulangan tahun, tanpa ada kurniaan, tanpa ada apa-apa. Keimanan dia pula keimanan yang palsu dan batil. Di sisi agama kita, kepercayaan mereka adalah batil. Mungkin dia percaya Tuhan dia benar, tapi Islam kata selain dari Allah adalah batil. Jadi jangan disamakan hari raya Islam dengan hari raya bukan Islam. Hari raya Merry Christmas sebagai contoh. Christmas orang sambut kelahiran Nabi Isa. Akidah dia hari itu Nabi Isa lahir dan Nabi Isa adalah anak Tuhan, kata dia. Kita jawab, mempercayai Nabi Isa itu anak Tuhan, itu pun dah batil dah. Tak betul. Sebab Nabi Isa bukan anak Tuhan, dia adalah rasul dari rasul-rasul Tuhan. Yang kedua, tarikh dia sambut tak betul pula. Sebab bulan 12 ni 25 Disember musim sejuk. Dalam Quran Nabi Isa dia lahir musim panas. Mana bukti Nabi Isa lahir musim panas? Waktu Maryam mak Nabi Isa melahirkan Nabi Isa, pokok kurma sedang masak ranum. Dan Allah Ta'ala suruh Siti Maryam goncang pokok kurma, lalu turun jatuh buah kurma yang masuk rutab, dia kata wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Rutaban janiyya. Rutab ni tuan-tuan, rutab kurma hak lembut tu, kurma hak tuan-tuan makan rutab kan, tahu tak rutab kan? Rutab ni, kurma lembut ni, dia hanya masuk dalam musim panas. Jadi berdasarkan fakta ni, Nabi Isa lahir di musim panas. Bukan sekadar fakta dalam Quran, fakta dalam Bible pun. Waktu Maryam, dia beranak, dia lari daripada orang, dia beranak kaki bukit tu, lari pasal orang tuduh dia ni penzina, dia lari, dia beranak seorang-seorang. Lepas tu dia bawa balik anak dia, Nabi Isa, dia bawa balik. Masa dia bawa balik tu, dia bertemu dengan penggembala kambing. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma. Kalau mu jumpa siapa-siapa, mu kata aku bernazar tak akan cakap dengan siapa-siapa hari ni. Yang dia jumpa tu siapa? Penggembala kambing. Dalam budaya penggembala kambing, orang hanya bawa kambing pergi ke kaki bukit musim panas. Orang tak bawa kambing pergi musim sejuk. Buat apa? Nak mati kambing dia tengah-tengah sejuk tu.
Kambing ni dia duduk musim panas. Jadi fakta Nabi Maryam buat kurma, pengembala bawa kambing dia ke padang, ini semua bukti menunjukkan Nabi Isa lahir musim panas. Jadi dua kali salah tentang Nabi Isa tu bukan anak Tuhan. Yang kedua, tarikh lahir Nabi Isa juga salah. So dia beraya pada benda yang faktanya meragukan. Jangan sekali-kali bandingkan hari raya umat Islam dengan hari raya orang bukan Islam. Hari raya Islam hari bergembira kerana rahmat Allah pemilik alam semesta yang Allah Ta'ala dah turunkan kepada hambanya dalam bulan Ramadan begitu banyak dan melimpah, dan Allah bagi pula satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Setelah kita berpenat lelah mencari, mengusaha mendapatkan dia, berakhirnya Ramadan, maka kita bertakbir kegembiraan seolah-olah kita merayakan rahmat yang begitu besar daripada Tuhan pemilik sekalian alam. Dan kita menyambut beriman dengan Tuhan yang benar. Kita bergembira dengan rahmat yang benar. Kita bersyukur dengan kebaikan yang benar. Dan kita bergembira dengan pintu-pintu syurga yang terbuka yang Allah tawarkan kepada kita sepanjang Ramadan. Dan kita juga bergembira dengan kebebasan daripada api neraka dan keampunan dari dosa seperti mana yang telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua benar, tidak ada yang benar melainkan benar-benar berlaku. Kerana ini adalah wahyu dari Allah dan dia datang dengan mukjizat Al-Quran serta wahyu dari Nabi, dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara kita bergembira ialah dengan mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan pergi tiru budaya orang lain. Malam raya tu kedem beli pula 100 shot, 100 das naik cung tung. Kerajaan pula bagi pula lesen pula tu lah ni. Penuh tu orang tu duk beli duk jual tu. Jalan kampung pandai kita ni pun ada Petronas ada satu, belah kiri tu ada dua. Situ saja pun ada dekat 5 satu jalan tu. Masuk tu pun Pak Warung Merdeka ni ada lagi. Area kita ni saja ada berpuluh jual mercun. Pak, siapa dia nak bakar ni? Orang Islam. Kalau saya lah ada peluang, saya nak minta jabatan-jabatan agama, tolonglah buat bantahan kepada pihak kerajaan. Kerana perkara ini merosakkan nilai hari raya sebenar umat Islam. Siapa yang boleh bantah? Tolonglah bantah. Janganlah bagi rosak raya kita. Jadi kita lah ni duk ikut raya orang lain. Dia waktu dia raya dia tak ikut cara kita. Takkan dia raya nak takbir juga. Kita ni jadi ikut budaya dia. Takbir hilang tak ke mana. Ni budak-budak ni malam raya ni pasal mercung je kerja Nah. Saya duduk ya malam rumah kampung saya tu. Malam dia dekat dengan Thailand. Dulu zaman tu tak ada permit pun banyak dah. Lah ni tak tahulah permit banyak juga. Penuh malam raya. Hancur rosak raya kita disebabkan budaya-budaya luar ni. Nabi buat apa malam raya? Takbir. Kemudian Nabi buat apa lagi? Sapa pagi. Bila pagi sembahyang subuh, sebelum daripada solat raya, sebelum keluar nak pergi solat tu, Nabi akan menjamah makanan dulu. Sunat kita makan sebelum keluar pergi sembahyang raya. Menandakan hari itu kita tak puasa. Dan haram bagi siapa pun dia untuk berpuasa pada hari raya. Jangan kata saya nak rajin, sayanglah Ramadan dah habis, saya nak puasa jugalah hari ni. Jawapan dia haram. Jadi sebagai tanda hari tu tak puasa, sebelum keluar raya solat raya makan sikit. Beberapa biji kurma, sepotong lemang dengan rendang. Tak ada masalah. Minum segelas air kau. Makanlah sekadar menunjukkan kita ni tak puasa. Kemudian
kita pun pergi solat raya, jalan. Sunat juga jalan kaki kalau dekat. Kalau jauh jangan jalan kaki lah, siapa tu orang habis tu solat raya. Solat raya. Kerana sunat apa? Bukan jalan tu saja. Nabi SAW dia pergi solat, pergi jalan lain, balik jalan lain. Itu sunat. Kalau rumah depan masjid tak tahu, tak ada jalan lain tu, kena pusing habis. Masuk jalan depan, balik jalan jauh, kena pusing gitu. Nak ambil sunat lah. Baik. Yang seterusnya, mengeraskan suara dengan takbir. Makna takbir tu jangan slow. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak. Sunat menguatkan suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Okey, yang seterusnya, pakailah pakaian yang cantik. Dan sebelum daripada pakai pakaian cantik itu ialah mandi pagi tu sunat Idul Fitri. Jadi pagi tu mandi sunat hari raya, pakai baju cantik, pakai wangi-wangian, kemudian pergilah awal ke masjid. Jalan kaki, lalu pergi jalan lain, balik jalan lain. Itu berdasarkan perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari itu bergembiralah dengan kegembiraan yang boleh kita buat. Dibenarkan untuk kita bergembira. Budak-budak nak menyanyi ke apa hari tu, ada riwayat budak-budak tu pun nyanyi masa tu. Bukan nyanyi macam zaman kita ni, maknanya bergembira dengan lantunan suara dia lah. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan Nabi juga suruh orang-orang wanita semua datang solat raya. Datang tempat solat raya, walaupun dia tak boleh solat. Mana kalau perempuan dia kata tak boleh solat, dia pergi duduk tepi-tepi tu menghadiri, dengar khutbah raya, selepas solat raya bersalam-salaman dan bergembira dengan semua orang, walaupun dia tak boleh solat. Okey. Itu yang Nabi SAW ajarkan kepada. Kemudian pada salat raya disunatkan sifat takbir yang tak ada pada salat lain, iaitulah 7 kali takbir pada rakaat pertama, 5 kali takbir pada rakaat yang kedua, sebagai tanda tambahan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ni muka jarang-jarang, setengah-setengah masjid tu imam dia pun lupa nak takbir, kerana jarang sangat. Tapi kalau kita ni daripada malam tu dah rasa dah takbir ni punya tanda kebesaran memuji Allah, insya-Allah solat kita pun kita takbir 7 kali, termasuk takbiratul ihram pada rakaat pertama, dan 5 kali pada rakaat yang kedua. So Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Termasuk takbiratul ihram kira 1, tambah lagi 6, jadi 7. Rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali. Tujuan dia apa? Mengagungkan Allah di hari raya. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tak adalah. Itu yang tu. Yang lain bolehlah ziarah, menziarahi ke, nak bermaaf-maafan pun. Ramadan ni sebenarnya bermaaf-maafan dah, jangan tunggu raya. Lah ni pun kalau kita ada nak bermaaf-maafan boleh dah. Jadi saya pun ambil kesempatan hari ni, hari kuliah kita yang last, saya mengucapkan jutaan maaf andai ada salah dan silap selama kita berkuliah di Masjid Nurul Islam, dan selama kita datang berprogram dan mengimarahkan masjid ini sama-sama. Mungkin ada tersalah, tersilap, terkasar bahasa, tersilap bicara, terguris hati dan rasa, maka minta maaflah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunannya kepada kita, dan sama-sama kita juga bermaafan antara satu sama lain. Jadi hari ni jangan salah raya lagi, ni ucapan saja, raya tu nanti. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi selepas raya. Kira hari ni kelas kita yang terakhir. Baik, program malam tu untuk Qiyamul Lail masih lagi ada lah, di pihak masjid masih lagi ada. Pelajar-pelajar kita pun hari ni last.
Hari ni pun kita dah cutikan peristiwa sebab semalam kita dah bertungkus lumus satu malam penuh duduk di masjid. Hari ni cuti peristiwa sekolah kita, boleh balik lapak dianya. Jadi tinggallah orang-orang hak ada ni, insya-Allah. Jemaah kita yang duduk di KL yang tak balik kampung boleh lagi marilah Masjid Nurul Islam ni, kita pakat-pakat imarah sampailah hari yang terakhir, dan imam kita, Imam Syekh Mesir kita masih ada, dia akan bimbing sampailah insya-Allah. Dan pengurusan masjid, saya juga ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak AJK Masjid, terutama pengurusi, imam, Bilal, seluruh saf kepimpinan AJK Masjid Nurul Islam di atas keizinan untuk kami pihak sekolah dan juga saya sendirilah secara khususnya untuk menjalankan aktiviti sepanjang Ramadan di masjid ini. Matlamatnya tidak lain melainkan sama-sama kita pakat menghidupkan sunnah Nabi kita dan sama-sama memburu malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustaz minta pastikan masjid kita kemas betul-betul. Quran tu letak di rak tempat masing-masing. Tempat-tempat tidur juga kemas. Kita tinggal masjid dengan cantik insya-Allah. Okey. Assalamualaikum.